Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, selamat datang ke Peachtree Morning Show. Selamat pagi. Harap anda menikmati sarapan yang lebih baik daripada saya. Hari ini saya ada beberapa orang tetamu istimewa minggu ni yang akan bantu di Peachtree. Pertama ialah Alex Rowling. Boleh naikkan tangan. Dia dari Durango, Colorado. Seorang ejen hartanah yang sangat berjaya. Dia juga hadiri khusus College Sedona pengurusan antarabangsa selama 10 semester. Dia juga Diamond X speaker yang telah beri banyak ceramah di seluruh dunia kan. Ya, saya berkesempatan untuk mengunjung beberapa negara dan berceramah. Terima kasih kerana di sini. Yang kedua ialah Fernanda dari Mexico City. Terima kasih datang hari ini. Dia juga seorang pelajar yang graduate dari College Sedona International. Dan dia memiliki syarikat sendiri yang dinama Mass Consulting. Syarikat ni mengajar para peniaga di Mexico mengenai sistem benih. Jadi, terima kasih kerana sudi datang dan saya tahu anda akan menjadi pembantu yang terbaik. Bolehkah tunjukkan tarikh hari ini? Ya, hari ini 21 April Selasa. Dah sedia soalan hari ini kah? Ya, seorang yang lotek di sini. Baik, mari kita tonton soalan hari ini dari seseorang lelaki bernama Brian dari Mexico. Hai, saya Brian dari Bandar Mexico. Soalan saya adalah tentang hubungan. Saya berpisah dengan teman wanita setahun lalu. Saya nak tanya sama ada berkemungkinan untuk kami menjalin hubungan sekali lagi. Tapi dia telah ada hubungan yang baru dengan orang lain. Jadi apa pendapat DCI? Adakah berkemungkinan teruskan atau saya harus lepaskannya? Terima kasih. Okey, inilah Brian dari Mexico City. Jadi saya sendiri juga berpengalaman sama seperti soalan ni. 3 tahun yang lalu saya berjumpa dengan seseorang dan saya rasa dialah teman secocok. Dia perfect untuk saya. Keadaan kami berkembang dengan lancar dan sungguh gembira. Tapi dia tak mau ada komitmen, jadi hubungan kami berakhir. Kami masih seperti kawan. Saya masih berharap-harap mungkin satu hari kami akan kembali bersama atau sesuatu baik akan berlaku. Jadi saya berusaha kuat menanam benih komitmen dan kemudian dia pula berhubungan dengan teman wanita yang baru. Jadi saya macam dah putus asa tapi masih pegang kepada sikit harapan dalam hati saya. Jadi secara peribadi saya rasa ini tak baik kerana jika seseorang tu dah bersama dengan orang lain dan anda masih harap untuk bersama dengannya, maka seolah-olah dalam hati anda berharap mereka akan berpisah. Jadi ketika saya sedar ni, saya rasa saya mesti lepaskannya, tak mungkin teruskan. Saya mesti fokus pada tanam benih, terutamanya benih komitmen. Saya mula pergi ke rumah penjagaan, menziarahi ibu saya, makcik saya yang kesepian dan fokus pada benih-benih ni serta lepaskan orang tu dengan sepenuh hati. Beri perhatian kepada tanaman benih, buat perkara yang betul. Dan sekarang saya bertemu dengan seorang lelaki yang jauh lebih baik, lebih penyayang. Jadi saya percaya bahawa saya perlu lepaskan apa yang terjadi dulu, lalu fokus pada tanam benih agar berhasil. Apakah pendapat anda semua? Ya, kisah yang baik. Alex, apakah pendapat anda? Saya bersetuju dengan anda bahawa menanam benih dan jangan cuba teka apa yang akan terjadi. Saya baca beberapa cadangan dalam DCI level 4, terutamanya tentang
bagaimana ubah benih yang akibat perkara ni tak jalan dengan lancar dalam hubungan. Dalam live tu yang bertema pesan kereta baru, saya rasa jika hubungan menjadi buruk, sama ada mengenai komitmen atau orang yang tak baik, anda dapat belajar dalam hubungan buruk tu agar tanam benih untuk dapat hubungan yang lebih baik, yang benar-benar baik yang anda nak, seperti nak seseorang yang lebih berkasih sayang, berkomitmen serta berprihatin dan sokong jalinan hubungan yang rapat. Jadi saya rasa kadang-kadang orang lain pernah tanya saya tak pasti kerana kadang-kadang mereka sangat yakin seseorang tertentu akan benar-benar untuk mereka. Saya pula tak yakin jika saya nak tanya Casey Michael tentang hal ni. Pertama sekali saya juga berpengalaman yang sama dengan masalah yang anda hadapi tu. Saya juga hadapi pilihan yang sama. Saya tahu jika saya pisahkan sesebuah pasangan, kita tertanamlah benih yang buruk. Jadi saya fahami perkara tu dan saya cuba dorong mereka untuk setia antara satu sama lain dan berkekalan dalam hubungan mereka tu. Saya berusaha. Ni adalah suka bagi saya, tapi saya tahu ni perkara yang betul untuk dilakukan. Saya benar-benar nak kata yang apa tu kita sebut dalam DCI, iaitu jangan cuba teka. Jangan cuba teka apa yang akan berlaku. Saya rasa ini agak mudah ya. Kekalkan komitmen supaya tak merosakkan hubungan orang lain. Inilah perkara pertama. Yang kedua ialah sentiasa bantu orang yang berkesepian. Ini amat berhasil tau. Saya rasa adalah kemungkinan sesuatu hal akan berlaku. Itulah apa yang saya nak sampaikan. Setelah anda tertanam benih ada sebagai tenaga yang kecil dalam minda anda. Anda boleh muatkan 1 juta benih di hujung pin. Fikirkan saiz biji benih untuk cipta pasangan yang lebih baik sama seperti dengan saiz benih untuk cipta pasangan pada mulanya. Adakah anda faham maksud saya? Saiz biji benih adalah sama. Mereka tak berbeza. Sama saiz dan ukurannya. Jadi untuk keajaban berlaku atau tak, saiz benih itu sama sahaja. Faham? Semua keajaban ni sama sahaja. Jika mereka berasal dari benih, jadi sesuatu yang mustahil bukan lebih mustahil daripada sesuatu yang mustahil. Oh, jadi maksud anda ialah usaha yang diperlukan sama kan? Tanam benih buat meditasi kopi. Ya, saiz benih tu sama je. Benih untuk keajaban tak lebih besar daripada benih biasa. Bos penjaga laba-laba saya dah pulang. Saya rasa adalah penting untuk mengelakkannya. Lebih mudah untuk elakkan ganggu orang lain, tapi susah untuk elakkan diri daripada berfikir atau berharapan. Betul cakap anda tu. Adakah anda kata kami boleh cuba merapatkan hubungan mereka kan? Kerana tadi internet terkendala buat seketika. Saya rasa anda mungkin berkata bahawa cuba beri mereka peluang. Ya, cuba sokong mereka dan cuba pastikan mereka berjaya. Ini sesuatu yang lebih sukar kerana cuba tarik diri daripada mereka agak sukar. Ia memerlukan lebih usaha untuk bantu mereka menjalin hubungan lebih rapat. Tapi itu apa yang saya telah lakukan. Bagi saya, ia berkesan. Hai B. Dia dalam kostum lebah. Kami dapat lebah-lebah semalam.
dia dalam kostum lebahnya. Ni Fern dari Mexico City dan Alex yang anda kenali itu. Ya, itu je. Dia dalam kostum lebahnya. Dia akan kerja kat luar. Baik. Itulah pendapat saya. Saya rasa jika hubungan tu tak berjaya, maka ada sesuatu yang tak tepat. Ada biji benih yang hilang. Mungkin komitmen atau sesuatu lain. Ia beri anda peluang untuk memperbaiki benih-benih anda tu. Saya rasa itulah sesuatu yang baik. Kami boleh belajar dari hubungan yang tak berjaya pada masa dulu dan fikir apa yang berjaya dan sekarang cuba fokus tanam mereka. Ramai orang bertanya saya bahawa mereka telah banyak cuba menanam benih tapi tak bertemu dengan sesiapa. Dah pergi ke rumah penjagaan selama 3 tahun dan tiada apa-apa berlaku. Tak dapat pasangan pun. Jadi apakah pendapat anda? Saya rasa mereka tak buat meditasi kopi. Mereka tak benar-benar menghidupkan semula waktu pada waktu malam semasa mereka nak tidur. Mereka tak bayangkan wajah gembira pada orang-orang tu ketika mereka melawat mereka dan juga tak beri perhatian kepada mereka semasa berada di sana. Adakah mereka benar-benar berjaya menolong orang lain dan berasa bahagia dan bukannya hanya memikirkan tentang mereka sendiri semasa mereka kunjungi mereka? Tapi meditasi adalah perkara yang terbesar untuk berasa gembira setiap malam sebelum tidur, kan? Fern, apakah pendapat anda? Bagi saya, meditasi kopi adalah sangat penting. Dalam kes saya tanam pasangan selama 2 tahun. Jadi, saya adalah seseorang yang seperti disebutkan, saya telah lakukan selama 2 tahun dan tiada apa-apa yang berlaku. Dan benih-benih lain sangat cepat seperti perniagaan dan wang. Tapi bagi perhubungan, lambat bercambah. Jadi, saya sedari kat saya masih dapat saya tak dapat lepaskan hubungan dulu dalam minda saya. Jadi saya rasa itulah sebab saya ambil masa lama. Kerana ketika saya sedari ni, saya masih pegang kuat. Saya fokus padanya. Jadi saya cuba lepaskan fikiran ni dan bantu seseorang untuk lepaskan tangan hubungan masa dulu dan kemudian benih itu menjadi sangat pantas bercambah. Dalam 3 bulan, saya bertemu dengan lelaki dan 3 bulanan kemudian kami mula dating. Saya senang kali beritahu orang bahawa anda boleh ambil double dose meditasi kopi. Tiada sebab kenapa anda tak boleh berbuat demikian. Saya suruh mereka lakukannya ketika sarapan kerana waktu sarapan adalah masa yang lebih tenang. Kadang-kadang itulah satu-satu masa yang kami ada sekarang. Bagi Alex yang sibuk, saya rasa mungkin waktu ni ialah waktu yang lebih sesuai, kan? Ya, saya juga berasa gembira semasa melakukannya. Saya pastikan ada perasaan gembira masa saya buat 4 langkah tu, sekurang-kurangnya pada waktu malam dan waktu sarapan tu. Ya, mereka bertanya saya, mestikah benih-benih negatif atau buruk bercambah dulu sebelum benih-benih baik bercambah? Saya terfikir ni dan saya suka beritahu orang, ketika saya berada di perniagaan belian, saya biasa pulang ke rumah awal manakala orang lain masih kerja lewat. Saya pulang tepat pada pukul 5 kerana saya perlu belajar pengajian geshe saya tu. Jadi saya balik pukul 5, bos saya benci pada saya dan meragut akan pecatkan saya, threaten serta cuba potong gaji saya. Saya pula beritahu dia, baik saja, pecatlah saya. Saya mesti lakukan apa yang saya perlu lakukan tu.
Suatu hari dia panggil saya ke pejabatnya dan dia bertanya, Mike, anda tahu tak, anda anda yang pekerja yang terbaik dalam syarikat ni, 800 orang ni, anda seseorang yang paling cemerlang. Tapi apabila anda tiada, kami tak dapat buat apa-apa betul. Tempat ni macam kalang kabut bila kamu tak ada. Dan pesanan pun jadi lambat. Kami amat memerlukan anda. Kami betul-betul memerlukan anda. Dan kemudian saya macam kata, okey, saya akan tinggal di sini sampai pukul 1 pagi. Saya ada di sini untuk kamu semua. Saya akan melindungi kamu semua ni. Jadi kenapa saya cakap ni? Ialah saya rasa kami semua bekerja dengan lebih baik dengan teguran positif. Jadi mungkin ada terkumpul benda-benda yang kurang baik, mungkin tak bantu orang lain, dapat hubungan rapat. Tapi bagi saya, pendekatan positif adalah lebih berkesan. Jadi di sebalik cuba masuk ke bilik dan buat empat kuasa pada benda-benda yang saya tak ingat, saya rasa lebih berhasil jika cuba bantu mereka dapat hubungan rapat. Itulah idea baru saya. Masa dah tamat, jadi saya rasa adalah baik untuk bincangkan beberapa idea praktikal dan kemudian tunjuk video bagi esok. Jadi, apakah idea praktikal? Ia adalah perbaiki benih-benih anda, mungkin mengenai komitmen atau melawat orang yang berkesepian. Itulah yang pertama. Saya terfikir semasa wabak virus ni ramai yang berasa kesunyian. Jadi saya rasa sama ada nak teruskan hubungan rapat atau kekal dengan hubungan rapat atau nak cari hubungan baru. Ni masalah peluang yang baik untuk hubungi seseorang sekarang. Jadi saya buat panggilan keluarga kerana mereka tinggal bersendirian dan kait hubung mereka melalui Zoom untuk berbual-bual lah. Itulah saya buat. Cadangan praktikal saya ialah saya tahu Brian bekerja keras dalam Peachtree Morning Show. Dia telah berusaha untuk memastikan rancangan ni betul-betul berjaya. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih kepada beliau. Anda boleh arahkan semua benih-benih itu, katakan masa buat meditasi kopi. Anda boleh mendedikasikan benih-benih yang tertanam dengan membantu ramai orang berjaya dalam hubungan melalui rancangan ni. Agak-agak 168,000 orang yang menonton rancangan ni. Jadi, Brian, tahukah anda ada banyak benih tu. Saya rasa sebelum tidur pada waktu malam, anda harus cipta pasangan dengan benih-benih tu. Ya, saya rasa satu lagi ialah berharapkan mereka bahagia dan bersama. Anda boleh hantar niat baik anda kepada mereka. Itu agak suka, tapi saya rasa itu kelakuan baik. Ia akan tetap bersama anda seluruh umur hidup jika dapat atasi kecemburuan anda sendiri. Ya, cuba bantu mereka berjaya. Ia akan jadi tabiat anda seumur hidup dan ia adalah tabiat yang sangat bagus. Baik, soalan untuk esok dari Sylvia dari negara Jerman. Saya ada soalan mengenai dua orang suami di dapur. Soalan saya ialah jika saya ternampak suami saya berteriak terhadap anak, apa yang harus saya lakukan? Kerana sebagai ibu, saya nak melindungi anak-anak saya dan saya benar-benar tak mau abaikan mereka. Jadi, apa yang saya harus lakukan? Dan saya percaya ada cara alternatif. Terima kasih. Itu soalan untuk esok. Jika anda nak tahu jawapannya, tontonlah rancangan esok mengenai apa yang perlu lakukan jika anda nak lindungi anak-anak semasa suami berteriak pada mereka. Tapi anda juga tak mau berteriak balik ke suami anda, kan? Ya, kami ada dua penolong profesor dari Singapura yang akan memberi jawapannya, Jean dan Kelly. Baik, terima kasih.
Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.